Dan makna dia kata, tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sungguh ti dan sebenar yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, melainkan dia kata Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena dan bentuk sungguh disembah akan dia, yang layak disembah. Yang betul sungguh kita sembah tu Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Apa maksud Tuhan? Tumpuan segala perkara. Itu dipanggil Tuhan. Semua tumpu di dia. Dan dia tak perlu pada yang lain, tu panggil Tuhan. Jadi ada pun benda-benda lain macam tokoh-tokoh tu, dia perlu pada orang buat dia. Maka dia tidak ada sifat istighna dah. Nak panggil Tuhan kena. Dia pun kena orang ukir beri. Nak halih letak pergi mari pun, hakik duduk atas ke duduk bawah pun, kena ada orang, tak ada istighna. Dan apa kita perlu ke dia? Nampak tak? Maka tak ada iftikar. Bila tak ada iftikar dan istighna, maka bukan Tuhan. Walau dakwaan mulut orang kafir kata Tuhan, dakwaan saja. Sebenarnya orang kafir dan tok kontak demo tu pun bertuhan akan Allah. Gitu. Dan makna Tuhan itu ialah tumpuan, tumpanan. Dan tumpuan yang ditumpuan atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripadanya, sama ada yang hidup atau yang mati. Benda hidup, benda mati pun tumpu di Tuhan. Itu dipanggil Tuhan. Maka tak layak buatlah. Royak ni Tuhan tak boleh. Tengok kalau musannif rahimahullah. Maka tidak boleh jadi. Saya sini. Tumpanan dan tumpuan, melainkan satu zat yang terkaya. Bukan kaya. Terkaya di sini bukan maksud banyak. Kalau kata kaya banyak kerana ada langit bumi, hari kiamat esok Allah perutuh langit bumi habis. Tinggal padang kosong. Nak kata apa belah? Maka Tuhan ini terkaya. Apa maksud terkaya? Tak perlu pada yang lain. Jadi kita ni kaya tak? Boleh kata sebut mulut ya. Kita perlu pada yang lain. Tokek balok dia kata duit berbelah bilion. Tapi dia tak terkaya juga. Kerana dia perlu kepada driver yang bawa balok terbik. Kalau driver balok tak awak terbik, kerani tak awak terbik, dia pun tak ada duit. Kita dapat tak? Tokek-tokek besar-besar. Orang yang jutawan-jutawan. Kita kata, hui kaya ni. Kaya zahir saja, hakikat miskin. Kerana apa? Sebab perlu pada yang lain. Duit bank dia kena orang bank jaga. Kalau orang bank tak jaga, hilang habis. Maka tu miskin. Tuhan tak perlu ke siapa. Tu dipanggil terkaya. Tengok. Dan lepas ia. Apa lepas ia? Tak perlu ia. Ia Tuhan. Daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, yang dikatakan istighna. Kena ada sifat istighna tadi. Yang ini sifat terkaya. Dia tak perlu. Jadi dia pun tak perlu, kerana dia tak ada mula. Tak ada tukang menjadi. Maka dia terkaya. Dia pula kekal. Sebab tak ada orang nak mematikan dia. Kerana tak ada sifat mati di dia. Kita ada yang mematikan kita. Tuhan, maka kita miskin. Tak ada sifat istighna. Tengok gitu. Dan tiap-tiap barang yang lain berkehendak dan menumpu kepadanya, yang dikatakan dia iftikar. Kalau orang tanya Tuhan kena ada apa sifat? Kena ada dua. Satu istighna, satu iftikar. Baru boleh jadi Tuhan. Tidak, tak boleh. Maka tak ada siapa lah jadi Tuhan, melainkan Tuhan yang bernama Allah tu ya. Kerana ada istighna dan iftikar. Sebab tu Tuhan Harun dulu mengaku Tuhan, dia pun kena gari, kena penyakit malaria. Mengaku Tuhan saja ya. Dia mau boleh takat dia, tak boleh. Nampak tak? Bukan boleh takat, tak kata orang. Dan tidak nampak dan tidak terima
pada fikiran akal. Di akal kita tak boleh nampak. Di akal kita tak boleh terima. Dengan terkaya dan istighna itu, melainkan satu zat yang pasti sungguh ada wujud. Ya, deh. Kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsi. Nampak? Dan pasti pula ada baginya sami', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman sebelah ni. Nampak lagi? Tengok. Tengok ni. Sifat ni panggil mana? Sifat istighna. Kena ada sifat semua ni. Daripada wujud kidam baqa mukhalafatuhu qiyamuhu ta'ala binafsih. Kena ada sami' basar kalam kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Itu dipanggil sifat istighna. Jadi Tuhan kena ada sifat ni. Mana apa istighna? Dia tak perlu pada yang lain. Dan iaitu 9 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang 11, 9 pula. Iaitu 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala. Kalau dia tanya sifat istighna, dia ada 11. Dan lawan bagi sifat tadi ni. Maka jumlah demikian itu 20. Jadi 20 tak? Jadi 20. Dan tidak nampak dan tidak terima pikiran akal pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus membuatkan mungkin dan mendengar. Dan satu sifat harus. Kena ada harus tu. Itu dia panggil sifat istighna. Termasuk satu yang harus. Tengok. Ala musannif rahimakumullah. Maka jumlah yang direnti pada sifat istighna itu 23. Ada 23 masuk dengan harus satu. Sebelah yang wajib tadi ni, iaitu sifat istighna tadi ni, dan sebelah yang istihalah tadi, jadi 22. Capur harus satu, 23 sifat istighna. Kena ada gitu. Tuhan dia panggil. Inilah dikatakan masuk di dalam istighna. Sifat terkaya. Kerana jikalau luput, kalaulah hilang satalah suatu daripadanya, daripada sifat tadi ni, hilang wujud contoh dia, atau hilang bakakah yang dalam 21 tadi ni, dalam 22 tadi ni, dalam 23 tadi ni, sifat-sifat istighna tadi ni, capur semuanya harus lah tu. Dalam 23 tadi ni, kalaulah satu saja tak ada, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jadi kok tu klik lah. Contohnya hilang sifat kidang. Kalau tak ada sifat kidang lah. Apa maksud sifat kidang? Sedia. Maka Tuhan tak ada sifat sedia, Tuhan kena tunggu orang buat dia. Tu dia panggil, tak boleh panggil terkaya lah. Terkaya ni dia tak perlu pada tukang buat dia. Atau hilang sifat mukhalafatuhu, atau sifat wahdaniyah esa, maka ada hak lain yang ada kuasa pada memberi bekah, pada perbuatan. Sifat wahdaniyah kita baca ni. Wahdaniyah ni sa pada zat, sa pada perbuatan, sa pada sifat. Perbuatan yang beri bekah Tuhan saja. Kalau lah kata-kata wahdaniyah tak ada, maka Tuhan tak boleh dipanggil sebagai istighna terkaya. Kenapa?
Kerana hal lain lebih berkah. Dia perlu pada lain. Tak boleh juga. Tu dia panggil tu. Tak boleh jadi. Tak boleh panggil istighna lah. Tak boleh panggil terkaya. Jika lupu, kalulah tak ada. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lihadisi. Dan setengah daripada makna qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu berkehendak pada tukang menjadikan dia. Dan ada kalanya berkehendak kepada zat yang hendak menupang akan dia. Tu makna qiyamuhu binafsihi, dua makna. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Kita mengaji qiyamuhu ta'ala binafsihi dulu ni. Berdiri dengan sendiri, apa makna dia? Iaitu Tuhan tidak berkehendak pada zat tempat dia duduk. Tuhan ni tidak perlu pada tukang membuatkan dia. Kalulah qiyamuhu ta'ala binafsihi tak ada, maka Tuhan perlu pada tukang membuatkan dia. Dan Tuhan perlu pada tempat dia duduk, maka tak ada lah alam ni. Kerana apa? Kerana dia pun makhluk berjiring supaya kita juga. Kau tu klik. Jadi tak ada kaya lah. Habis. Qala musannif rahimahullah. Jika luput ni jika ya. Kalau kira ya. Kita reti belakang lah, faham lah mengaji sifat ni. Tu saya nak baca gitu ya. Tapi kira. Sifat-sifat ni ada, tapi kira-kira kalau tak ada memang pun tak ada. Tapi kira apa? Kalau tak ada akan jadi gena. Jika luput, kalau tak ada, qiyamuhu ta'ala binafsihi lah di Tuhan. Dengan makna yang kedua, makna saat ni lah. Ada kalanya maknanya berkehendak pada yang menolak kekurangan dan penyakit. Apa tak? Kalau gitu, kalau tak ada kan, maka Tuhan berkehendak ia kepada menolakkan kekurangan. Dia pun perlu pada yang lain lah. Dan penyakit pun mari ke dia. Dia pun perlulah kena penyakit juga lah. Sebab apa? Tuhan tak berdiri dengan sendiri dah. Tu kira macam tu lah, boleh faham lah. Makna dia Tuhan kena ada sifat-sifat yang disebut sana. Qala musannif rahimahullah. Jika luput sami' pula, sifat pendengar pula, basar pula, kalam pula, mengaji belakang dah ni, saya nak royak ya. Dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Dan ada kalanya di bawah tekanan. Jika luput sifat harus. Kalau Tuhan tak ada sifat harus, maka Tuhan ditekan oleh yang lain. Apa maksud harus? Tuhan boleh membuat dan boleh meninggalkan buat makhluk. Kalau sifat harus tak ada, dia jadi mustahil. Dia tiga dia. Mustahil Tuhan membuat kita. Mustahil Tuhan yang menidakkan adakan kita. Maka siapa nak halang Tuhan? Kalau Tuhan tak ada harus, maka timbul mustahil dan wajib. Wajib Tuhan buat kita. Bila wajib Tuhan buat kita, mesti ada tukang yang menekan Tuhan supaya buat kita. Nampak dia ukur tiga ya. Wajib, mustahil, harus. Kalau kita kata Tuhan tak ada sifat harus pada berbuat mungkin lah, maka berbuat mungkin jadi wajib. Apa maksud wajib? Tidak dapat, tidak mesti ada makhluk ni. Di situ akan timbul tekanan ke atas Tuhan. Siapa nak paksa Tuhan buat kita? Maka tak boleh panggil dia sebagai Tuhan. Kerana dia ditekan. Kita kata tak ni, tak wajib, maka jadi mustahil. Sebab harus tak ada. Apa maksud mustahil? Tak akan ada makhluk sekali-kali. Maka Tuhan tak mampu menimbulkan makhluk. Kau tu klik. Maka dia akan timbul kata apa? Tuhan ada satu sifat harus. Apa dia? Dia nak timbul kita boleh, tak mau timbul kita boleh. Sebab apa kita timbul? Kerana dia apa kena timbul. Di situ punya kata apa? Tuhan kena ada sifat harus yang termasuk dalam sifat istighna. Maka jika luput demikian itu, nescaya tidak lagi dikatakan istighna. Bila tak ada istighna, maka bukanlah Tuhan. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal kita dengan bahawa tiap-tiap barang yang lain itu
berkehendak ke semuanya. Habis tingkat dulu. Ini masuk hal lain lah. Ini masuk iftikar lah. Jangan tak bunyi dia. Boleh ingat jambang. Kita baca tak pernah ni boleh faham lah. Orang muhajirin ni pandai belakang lah. Mengaji dengan saya ni lama dah ni. Berpotong dah ni. Syekh kiai semua dah. Royak sikit-sikit faham lah. Ni habis bab istighna ni. Maka bukanlah Tuhan tanah situ. Tanah dan tidak nampak tu nak huruf iftikar pula. Jadi kena faham sifat istighna ni kena ada Tuhan. Sebab apa? Tuhan ada sifat. Bila orang tanya Tuhan tu terkaya, kaya. Bukan kaya maksud banyak, iaitu dia tidak perlu. Bila tidak perlu tu dia kena ada sifat-sifat yang sebelah tu. Lepas tu dia hurai pula lah. Hurai saja apa? Saya saja hurai nak pergi faham ya. Apa dia? Kalau lah tak ada gini jadi gini. Nak ayat kita kejak tu. Nabi supaya kita kejak, Tuhan ada sifat istighna, sifat terkaya yang sebelah putih. Dan tidak nampak ni masuk barang sifat iftikar pula. Apa iftikar? Nak jadi Tuhan kena ada satu sifat lagi yang 9 putih. Yang menyebabkan semua perkara perlu pada dia. Habis cakap tu. Dan tidak nampak, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fid din wa alimna ta'wil. وجعلنا من عبادك العلماء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.